Sebenarnya ada satu permasalahan yang kita kena tahu, iaitu kebanyakan isu hudud ialah isu yang berkaitan dengan negara Islam. Dulu saya dah sebut di sini, perkataan Islamic State ataupun Daulah Islamiah, negara Islam, ialah perkataan yang tidak pernah ada di dalam mana-mana kitab-kitab para ulama dulu. Tak ada. Perkataan Islamic State, perkataan negara Islam, ialah perkataan yang muncul setelah penjajah masuk ke dalam negara orang Islam. Bila penjajah masuk dalam negara orang Islam, maka berlakulah gerakan decolonize, nak buang penjajah. Bila nak buang penjajah, maka tentulah orang yang nak buang, menentang penjajah ni nak menegakkan sesuatu. Kalau penjajah dah keluar jajah negeri kita sendiri akan tegakkan negara. Apakah nama negara hak kita nak tegakkan itu? Untuk mendapat sokongan semua, untuk fahamkan orang, maka timbullah perkataan, terutama setelah jatuhnya Daulah Osmaniyah, maka timbullah perkataan Islamic State, negara Islam atau Daulah Islam. Perkataan Islamic State, negara Islam ni, kalau kita tengok, ataupun Daulah Islamiyah, kalau kita tengok dalam mana-mana kitab dulu, sama ada kitab siasah seperti Al-Ahkam As-Sultaniyah, tak ada satu pun perkataan Daulah Islamiyah. Yang ada ialah perkataan Darul Islam. Darul Islam. Darul Islam bermaksud wilayah Islam, wilayah yang dikuasai oleh orang Islam. Apabila wilayah itu dikuasai oleh orang Islam dan diurus, ada padanya syiar Islam, orang panggil itu Darul Islam. Itulah yang dipahami oleh semua sarjana dulu. Sebab itu kalau kita nak kata negeri yang laksanakan Islam sempurna, mungkin pada zaman kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin ya. Pada zaman Bani Umayyah, mungkin Umar Abdul Aziz. Pada khalifah yang lain, walaupun ada yang baik, ada yang lemah, tetapi kebanyakan mereka ada benda yang bercanggah dengan Islam mereka buat. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi umpamanya, dia juga melakukan beberapa banyak kelemahan di bawah pentadbiran di atas negara Bani Umayyah itu. Kerajaan Abbasiyah jangan tanya lagi banyak. Tapi tak pernah orang kata semua kerajaan itu ialah negara itu negara kafir. Kerana negara ni dia tak ni apa ni, dewan ni dewan Islam, dewan kafir, dewan ikut kita. Dewan bukan nak pergi bicara dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Yang nak kena bicara ialah kita, bumi kafir atau bumi Islam, bergantung kepada orang yang hidup di atasnya. Takkan negara ni masuk Islam ke lagi. Ini semua soalan selepas pasca penjajah. Sebab pasca penjajah, maka dengan itu tak apalah, dengan itu, oleh kerana perkataan Daulah Islamiah ni wujud, negara Islam ni wujud, maka terpaksalah orang-orang yang berkempen tentang negara Islam ni kena bagi apa itu takrif negara Islam. Kalau dia kata takrif itu Darul Islam, negara Islam, maksudnya negara yang dikuasai oleh orang Islam. Kalau macam tu, Malaysia negara Islam, Indonesia negara Islam, apa dah? Semua negara Islam lah. Kalau negara yang zahir padanya syiar Islam, syiar Islam banyak, ada azan, ada apa, negara Islam lah. Negara yang dilaksanakan sebahagian daripada hukum-hukum Islam atau hukum Islam, ada Saudi ke, Kuwait ke, Malaysia ke, mana ke, terlaksana padanya umpamanya hukum hakam berhubung dengan nikah kahwin Islam. Ini macam apa, anak yang dijumpai dikira sebagai anak orang Islam kalau tak tahu ibu bapa dalam Malaysia ni. Ini kebelakangan ni pakai nak ubah kan, sebab pasal dia Islam itu dominan, apatah lagi negara Arab banyak lagi, mereka negara Islam. Jadi kalau mereka ini kalau semua benda ini dianggap negara Islam, maka tak ada beza negara Islam yang ada sekarang dengan negara Islam yang diperjuangkan oleh banyak gerakan Islam. Maka gerakan Islam terpaksa mencari satu takrif untuk membezakan antara apa yang berlaku ni dengan negara Islam yang mereka nak perjuangkan. Maka
apa yang mereka dapat simpulkan, perkara yang paling dekat untuk ditonjolkan ciri negara Islam yang kebanyakan negara Islam sekarang hilang ialah hudud. Tuan-tuan faham maksudnya? Bila cakap isu hudud, baru nampak di samping Islam-Islam yang lain ada, kebanyakan negara Islam tak buat hudud. Jadi slogan negara Islam itu lebih menjurus kepada persoalan hudud. Dan ada persoalan dan di samping persoalan peribadi pemimpin-pemimpin yang ada yang masalah, tapi isu hudud dijadikan isu yang ditonjolkan. Bila nak buat hudud, timbul berbagai perkara. Sekarang kita bincang sedikit tentang hudud ni. Tidak ada siapa pertikai tentang hudud ni. Hudud hukum Tuhan. Kalau ada orang kata hudud tak sesuai, apa dia masalah? Tetapi mungkin kita akan berbincang tentang apabila hudud itu nak dilaksanakan. Sekarang ni as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri dipotong tangannya. Orang tak pertikai untuk dipotong tangan pencuri. Tapi mungkin orang nak bincang, yang dikatakan tangan takat mana? Nak potong tang ni ke? Nak potong tang ni ke? Nak potong tang ni ke? Potong tang ni. Yang dikatakan suasana yang membolehkan potongan itu dibuat. Macam mana? Pada Umar tidak potong tangan apabila berlakunya tahun kemarau. Dan ada hadis yang melarang. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, Nabi larang potong tangan ketika peperangan. Kata Al-Imam Al-Auza'i, kerana antara hikmahnya tak mau orang lari pihak musuh kerana tangan dipotong. Kalau kerana bimbang lari pada musuh menyebabkan Nabi tak bagi potong tangan, pada zaman hari ini kalau potong tangan, kalau boleh menyebabkan orang Islam lari pada musuh, kita nak kena tunggu dulu supaya suasana tu tak berlaku, baru kita potong. Kemudian nak potong orang mencuri itu, banyak mana curi yang nak potong? Adakah curi RM20? Adakah curi RM1,000? Adakah curi RM10,000? Mungkin kalau tanya saya kata mungkin bubuh RM8,000 lah. Pasal pada zaman Osman dipotong berdasarkan kadar mahar perempuan. Mahar orang perempuan Kedah lah ada RM10,000 dah. Jadi apabila nak dipotong itu, sekarang apabila umpamanya masalah qazaf, apabila satu orang tuduh orang berzina, tuduh berzina banyak, termasuk tuduh melakukan zina pada diri dia ataupun rogol. Apabila dia kata 4 orang saksi, misalnya jika awak seorang menuduh orang berzina, tak datangkan 4 orang saksi, maka dia disebat sebanyak 80 rotan. Pada zaman dulu tidak timbul masalah, sebab apabila qadi itu alim, dulu tak ada ni. Apabila undang-undang dia zaman Abbasiyah ke zaman Umayyah ke zaman Nabi, bila nak jatuhkan hukuman berdasarkan enactment 3.4, maka dijatuhkan hukuman, tak ada. Taknin ni berlaku pada akhir, pada zaman umpamanya pada zaman kerajaan Osmaniyah. Sekarang semua benda ni mesti ditulis baru boleh jadi undang-undang. Takkan hakim kata saya jatuhkan hukuman pada awak, dipotong tangan kerana awak mencuri sekian. Orang boleh cabar dia, pasal apa? Dia main mana-mana. Dia kata dah tak payah main, benda ni saya tahu dah. Dulu mungkin boleh, sekarang tak boleh. Benda tu hendaklah dicatatkan, dipastikan, dijadikan dia enactment. Tapi apabila enactment itu tak jelas, setiap orang yang tuduh orang berzina mesti mendatangkan 4 orang saksi. Bagaimana jika kes itu, ayat itu digunakan untuk orang yang menuduh satu orang melakukan zina paksa ataupun rogol terhadap diri dia sendiri? Dia kata lelaki itu telah merogol saya. Adakah dia juga perlu mendatangkan 4 orang saksi? Jika undang-undang tidak menyebut, walaupun orang yang menghurai, alah itu senang saja, boleh tengok qarinah baju apa semua, itu huraian awak. Tetapi dari segi enactment, untuk dijadikan perundangan sebuah negara yang bertamadun seperti tamadun sekarang, awak perlu catat, jika tidak orang akan gunakan itu, orang yang rogol akan terlepas, yang kena rogol akan kena sebat 80 rotan.